Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kepada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul untuk kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Mu'in, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala bala dan bencana, daripada segala musibah dan wabak, dan berikan kepada kita husnul khatimah dan dibangkitkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita meneruskan di dalam ini kitab ni Da'wah Utama. Kita tidak ada banyak masa. Nampaknya persiapan bagi benda ini setiap minggu ini memakan masa juga ya. Mudah-mudahan insyaAllah ini ia tidak menghindarkan ini pengajian. Jadi cuma insyaAllah bagi mereka yang mengikuti online, saya belum lagi letakkan yang pada PDF ya, kitab ni. Dah 2 minggu ini saya terlupa perkara ini. Cuma saya minta kalau ada sesuatu boleh volunteer, misalnya kalau buat ini PDF, iaitu scan ini page tersebut. Sebab kadang-kadang ini saya terlupa, ini kadang-kadang saya rushing. Jadi saya boleh letakkan ini pada skrin. Jadi senang kalau orang ikuti online untuk mereka mengikuti. Ala kulli hal, insya-Allah kita baca daripada kitab Da'wah Utama insya-Allah. Muka surat 159. Waktu penuaian kadang-kadang lewat, padahal keperluan untuk mencocok tanam itu seringkali datang mendadak. Maka mereka terpaksa mencari bantuan dari orang luar untuk menyediakan benih-benih dan baja dan sebagainya. Kerana itu mereka terpaksa meminta bantuan kepada ahli-ahli perniagaan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh mereka sampai datang hari penuaian hasil-hasil penanaman mereka. Maka ahli-ahli perniagaan itu tidak akan memberikan bantuan apa-apa pun, melainkan dengan mengenakan riba yang haram itu untuk mendapatkan faedah dan keuntungan dunia yang berlebih-lebihan dan manfaat. Ini adalah berkenaan dengan hukum ahkam yang bersangkut dengan tanam-tanaman. Kita dalam ilmu fikih, seperti mana dalam kitab Zubat misalnya, kita belajar tentang zakat ini tanaman. Kita ada zakat ini atas ini tanaman, dan juga kita ada zakat ini atas buah-buahan. Maka zakat ini atas tanaman ini diwajibkan ini kita mengeluarkannya kalau sekiranya kita mendapatkan ini hasil daripada tanaman itu, dan diwajibkan kita keluar sama ada 10% ini ataupun 5%. Jadi apabila ini datang masa ini untuk mengeluarkan zakat, maka diwajibkan ini bagi peladang-peladang untuk mengeluarkan zakat. Maka juga di sini Imam Al-Haddad ini membicarakan ini tentang perniagaan yang bersangkut paut ini dengan barangan ini tersebut, supaya ini dielakkan ada unsur-unsur riba di dalam ini jual beli. Nah, maka beliau mengatakan maka ahli perniagaan itu tidak akan memberikan bantuan apa-apa melainkan dengan mengenakan riba yang haram untuk mendapatkan faedah dan keuntungan di dunia yang berlebih-lebihan. Maka tentu sekali perkara seperti ini dia merupakan perkara yang diharamkan. Maka di sini Imam Al-Haddad dia membicarakan ini tentang transaksi-transaksi yang diharamkan, yang diwajibkan bagi setiap muslim ini untuk mengelakkannya. Aywa. Dan manfaat yang hanya bakal membahayakan dunia dan akhirat mereka. Dalam hal ini, maka yang memberi dan yang menerima sama-sama berkongsi dosa kerana melakukan perkara yang haram itu dan melanggar perintah Tuhan kerana bermuamalah dengan riba yang dikira salah satu dosa besar yang membinasakan.
Ini adalah berkenaan dengan juga ini berkenaan dengan riba. Ini transaksi yang di dalamnya yang dijual beli yang ada unsur-unsur ini riba. Maka berkenaan dengan riba kita telah membicarakan ini sebelum ini. Di sini Al-Imam Al-Haddad, dia mengulangkan ini sekali lagi, tapi cuma dia membicarakan ini tentang tanam-tanaman. Ini dalam melakukan transaksi tanam-tanaman juga zaman dahulu dan juga zaman sekarang ini mereka mengenakan interest kalau sekiranya barangan itu lambat sampai dan sebagainya. Kita baca lagi sikit insya-Allah. Maka jika si penerima bantuan serupa ini kerana adanya darurat atau keperluan yang mendadak, bolehlah diuzurkan perbuatannya kerana mengambil bantuan yang beriba daripada si pemberi itu yang inginkan keuntungan dan faedah yang berlebih-lebihan, yang mana untungnya adalah sebenarnya rugi dan kelebihannya adalah sebenarnya kurang. Lihat apa kata Allah Ta'ala. Allah menghapuskan riba serta mengembangkan sedekah. Sedang Allah tidak suka setiap orang yang kufur nikmat dan berbuat dosa. Ini adalah berkenaan dengan ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah SWT mengatakan Allah yang ini menghapuskan riba. Daripada maksudnya menghapuskan ini maksudnya riba ini menjadi sebab adab dan manusia tidak mendapatkan keuntungan daripadanya. Walaupun pada zahirnya dia mendapat keuntungan yang zahir, tapi pada hakikatnya ia membinasakannya. Pada hakikatnya ia membinasakan. Cuma manusia kita tidak mengetahui sehingga datang hari yang balasan. Wa yu'bis sadaqat, ini Allah mengatakan manakala berkenaan dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah. Walaupun pada zahirnya seseorang itu mengeluarkan duit, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dan Allah akan memberikan pahala pada hari kiamat atas apa yang dia mengeluarkan. Tapi beza dengan riba, seseorang itu memakan riba, pada zahirnya ia menambahkan hartanya, tetapi pada hakikatnya Allah mengatakan ia mengurangkan harta. Sebab Allah Subhanahu wa taala menarik barakah. Dan pada hari kiamat ia menjadi azab. Pada hari kiamat ia menjadi azab ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak menyukai tiap-tiap mereka yang mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyelamatkan kita daripada bala dan bencana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada perkara saya nak membicarakan berkenaan dengan besok malam ini, Isra dan Mi'raj. Jadi cuma saya nak ingatkan akan kepentingan malam ini. Mungkin kita terlepas pandang Jadi pastikan insya-Allah pada malam ini, keesokan harinya, kita melakukan sesuatu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Isra Mi'raj pada bulan Rajab ini. Di dalamnya ada banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka-mereka yang mengingatinya. Dan seperti mana kita mengetahui malam Isra Mi'raj ini adalah malam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Makkah ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis naik kepada Sidratul Muntaha, yang mana Nabi mendapatkan salat 5 waktu yang kita melakukan hari ini. Dan kita ada hadis Nabi SAW yang panjang dalam Bukhari berkenaan dengan peristiwa bagaimana Nabi SAW ini keluar daripada kota Mekah, bagaimana dia pergi kepada Baitul Maqdis. Dalam perjalanan dia lihat Allah memperlihatkan kepadanya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan naik kepada Sidratul Muntaha. Dan pada tiap-tiap langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, dia bertemu dengan para anbiya dan mursalin. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk memperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah besok hari merupakan hari yang sangat penting. Maka apabila masuk waktu maghrib, jangan kita meletakkan diri kita misalnya di tempat-tempat yang kita tidak mendapatkan apa-apa manfaat. Sekurang-kurangnya kita duduk di rumah, misalnya kita melakukan salat jamaah maghrib dengan keluarga kita, ahli keluarga misalnya, dan kita boleh baca Ratibul Haddad, ataupun kita boleh melakukan sesuatu seperti baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Perkara yang kedua, esok hari ini merupakan 27 Rajab tahun 1442.
ini merupakan 100 tahun exactly after the abolishment of the caliphate. Abolishment of the caliphate ini berlaku pada tahun 1924 dan pada hari Isra Mi'raj 27 ini Rajab 19 ini 24. Jadi besok ini merupakan 100 tahun. Jadi ini adalah apa kita mengatakan ini 100 tahun ini sebab jatuh ini khilafah yang diasaskan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi cuma wallahu alam ini apa yang terlintas ni dalam fikiran saya, cuma kita takut ini apa yang disebabkan apa-apa yang berlaku pada zaman sekarang dengan berlakunya wabak, dengan berlakunya bala. Maka saya merasakan ini wallahu alam daripada perkara yang doa yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa menolak bala. Sebab ini kita tidak mengetahui apa yang akan laku ini keesokan harinya dan hari ini yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita insya-Allah ini taala. Dan kita lihat 100 tahun ini disebut beberapa kali dalam Al-Quran Al-Karim. Perkataan ini Al-Qarn. Perkataan Al-Qarn ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi dia signifikan. Cuma kita tidak mengetahui apakah ini perkara yang akan berlaku ini, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah taala kita akan masuk ini kepada kitab ini seterusnya, yakni kitab ini Fathul Mu'in. Dan daripada mana kita berhenti ini pada minggu yang lepas, kita sedang membicarakan ini tentang kewajipan ini niat, iaitu rukun ini yang pertama sekali yang diwajibkan. Apabila kita melakukan puasa, maka puasa kita tidak akan menjadi sah melainkan ini kalau kita melakukan niat. Maka pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan kewajipan ini niat pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Kalau sekiranya seseorang itu dia tidak melakukan niat, maka tidak sah ini puasanya, dan digalakkan yakni kita mengikut ini pendapat mazhab Imam Malik, yang mana apabila masuk ini pada awal Ramadan kita niat untuk puasa 1 bulan. Ini yang saya rasa akhir sekali kita membicarakan pada minggu yang yang lepas. Dan juga kita membicarakan ini berkenaan dengan adakah makan sahur ini dikirakan sebagai niat. Ada perkara yang saya terlepas pada minggu yang lepas Ada perkara yang saya terlepas pandang untuk ini disyarahkan. Ini adalah berkenaan dengan seorang bila dia bangun ini pada waktu sahur. Kalau sekiranya ini dia bangun ini pada waktu sahur, adakah bangun ini pada waktu sahur ini dikirakan sebagai niat? Maka di sini penulis agak terperinci sikit yang membicarakan tentang masalah ini. Maka beliau mengatakan satu orang ini kalau bangun sahur dia makan, tak semestinya dia niat. Mungkin ini dia bangun sahur ini dia setakat niat nak makan. Boleh berlaku ini misalnya dia lihat ahli keluarga dia semua bangun ini makan, dia pun bangun makan. Tetapi mungkin dia terlupa. Mungkin dia terlupa yang sebenarnya bangun makan ini untuk puasa. Ia boleh berlaku. Jadi itu sebab ulama kita mengatakan tak semestinya orang yang bangun sahur dia niat. Jadi mungkin dia terlupa niat tapi dia bangun sahur. Melainkan kalau dia bangun sahur dan dia makan dengan niat untuk puasa. Yang dia tahu ini puasa Ramadan, dia ingat dan dia niat ini untuk puasa, maka ini kita mengatakan sah. Selagi mana yang ini dia niat ini untuk puasa ini pada bulan Ramadan. Sebab ini niat ini yang wajib adalah di hati. Manakala yang dilafazkan adalah sunnah. Ini yang kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Apa yang wajib ini adalah kita niat ini dengan hati. Jadi saya rasa ini adalah sikit lebih kurang ini apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Cuma kita baca balik ini tentang makan. Saya ada perkara yang saya mungkin terlepas Boleh kita baca insya-Allah. Muka surat 62. 62, okey. Dan jelas keberhasilan puasa di sini adalah bagi orang yang taklid kepada Malik Abu Hanifah. Taklid kepada mazhab Malik ini maksudnya kita niat puasa 1 bulan. Ini kita ikut pendapat Imam Malik. Apabila masuk ini bulan Ramadan, kita niat puasa yang di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala selama sebulan. Jadi kalau sekiranya kita terlupa nak niat, kita teruskan puasa kita dengan niat ini bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Tapi dengan syarat kita sudah berniat pada awal bulan. Kalau kita tidak taklid, maka tidak sah puasa kita. Ini juga kita membicarakan minggu lepas berkenaan masalah taklid.
Bukan maksudnya satu orang ini dia tak niat misalan ikut kepada mazhab Malik dan selepas itu dia tidak terlupa nak niat pada waktu malam, dia bangun pagi ataupun dia pada waktu petang ini misalan, dia bangun pada waktu petang dan dia terlupa nak niat dan sekarang dia nak niat kepada mazhab Imam Malik. Ini kita mengatakan tidak sah. Apa sebabnya? Sebab dia telah terlepas ini waktu ini. Dalam mazhab Malik ini niat adalah pada awal ini bulan Ramadan. Manakala pada mazhab Imam Abu Hanifah senang sikit. Ini pada pagi pun boleh. Pada waktu pagi selagi mana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi penulis ini dia menggalakkan kita melakukan taklid. Boleh insya-Allah. Nah, ini memudahkan. Ini adalah perkara yang memudahkan. Ayo. Kalau tidak, maka berarti ia mencampurkan dengan ibadat. Kalau tidak, maksudnya apa di sini? Kalau tidak niat. Kalau dia tidak niat, maka batal puasanya. Kalau dia tidak niat, dua-dua dia tidak niat. Dia tidak niat dalam mazhab Malik, dia tidak niat dalam mazhab Syafi'i, maka tidak sah puasanya. Wajib dia imsak. Wajib ini dia imsak. Nah, kalau tidak niat, maka berarti ia mencampurkan dengan ibadat yang fasid. Menurut tekadnya sendiri, hal ini hukumnya haram. Untuk puasa fardu, sekalipun puasa nazar atau kafarah atau istisqa yang diperintahkan oleh imam disyaratkan tabyid. Jadi di sini penulis ini mengatakan semua jenis puasa wajib tabyid. Semua jenis puasa wajib tabyid. Yani semua jenis puasa wajib. Jadi dia memberikan misal. Bukan saja bulan Ramadan wajib kita puasa. Kita juga ada puasa yang ini nazar. Satu orang ini bernazar yang untuk puasa keesokan hari misalnya, maka ia menjadi wajib ini ke atasnya. Maka wajib dia niat pada waktu malam. Tabyid ini maksudnya niat pada waktu malam. Satu orang ini puasa kafarah. Puasa ini kafarah. Puasa kafarah ini seperti apa? Yakni dia jima ini isterinya pada siang Ramadan. Selepas itu diwajibkan ini ke atasnya ini untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Betul ke tidak? Ini kafarah ini bagi puasa bagi orang yang melakukan jima ini. Pertama sekali diwajibkan dia melepaskan hamba. Tapi kalau dia tidak mampu melakukannya, maka diwajibkan dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sekiranya dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wajib dia puasa. Dia tidak boleh pilih fidyah. Dia tidak boleh pilih memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi dia nak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah puasa kafarah. Puasa kafarah ini hukum ni wajib. Maka bila dia melakukan puasa kafarah, wajib dia niat pada waktu malam. Apa sebabnya? Sebab ia puasa wajib. Begitu juga puasa istisqa. Masya-Allah. Puasa istisqa wajib. Ini penulis yang mengatakan. Apakah yang dimaksudkan puasa istisqa? Kalau sekiranya berlaku kemarau ini misalnya, maka imam ini di sini maksudnya boleh bermaksud khalifah ataupun yakni ketua negara. Dia mewajibkan puasa ke atas semua orang. Dia mengatakan kita akan melakukan salat istisqa pada hari Jumaat. Maka kita akan puasa keesokan hari, iaitu hari Rabu kita akan puasa. Hari kita akan melakukan istisqa pada hari Sabtu. Biasa sunnah begitu, 3 hari ya. Imam ini mengatakan kita akan puasa ini pada hari Sabtu. Maka besok kita akan mula puasa. Yani besok hari Rabu, hari yang pertama. Khamis, hari yang kedua. Jumaat ini hari yang ketiga. Hari yang keempat juga puasa dan melakukan salat pada hari yang keempat. Kalau sekiranya imam mengatakan sedemikian, kita akan puasa yang ini 4 hari ini, maka puasa menjadi wajib. Ini yang kita maksudkan dengan puasa istisqa. Boleh faham insya-Allah ya? Yang ni puasa ini bila dia menjadi wajib? Kalau sekiranya diperintahkan oleh imam. Diperintahkan ini oleh imam yang kita akan melakukan puasa, maka puasa ini menjadi wajib. Maka apabila dia menjadi wajib kita niat pada waktu malam. Tabyid. Ini dalam bahasa Arab kita panggil tabyid. Tabyid ini maksudnya niat pada waktu malam. Dan malam dalam Islam ini maksudnya apabila masuknya waktu maghrib. Jadi niat puasa ini bila masuk waktu maghrib kita boleh niatkan. Satu orang ini misalnya buka puasa, lepas itu dia niat untuk puasa keesokan harinya, sah. Bukan maksudnya lepas 12 malam. Yakni maksudnya selepas yakni terbenam matahari. Jadi malam dalam Islam masanya selepas terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ini yang dimaksudkan dengan malam ini di dalam Islam. Jadi bila kita mengatakan tabyid, ini adalah masanya. Ayo. Ini yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Baik.
iaitu meletakkan niat di malam hari antara matahari terbenam hingga terbit fajar, sekalipun itu adalah puasa anak mumayyiz. Walaupun yang melakukan puasa itu mumayyiz. Kenapa penulis ini mengatakan sekalipun anak mumayyiz? Dia mengatakan walaupun orang yang puasa ini budak mumayyiz. Kenapa? Sebab sebelum ini dia mengatakan puasa diwajibkan atas mukallaf. Mumayyiz ini bukan mukallaf. Tapi dia mengatakan, tapi kalau mumayyiz nak melakukan puasa, diwajibkan dia niat. Ini seperti mana yang ini niat orang dewasa. Tetap ini diwajibkan ke atasnya dan puasanya sah, walaupun tidak diwajibkan ke atasnya. Tetapi seperti mana kita mengatakan diwajibkan atas ibu bapa untuk memerintahkan. Diwajibkan atas ibu bapa untuk memerintahkan dia puasa. Kalau sekiranya ibu bapa melihat, dia boleh tahan puasa. Tapi kalau ibu bapa lihat budak ini misalnya dia dah mumayyiz, misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, tapi dia tak mampu puasa, maka ulama kita mengatakan lebih afdal jangan kita memaksanya. Jadi lihat, sebab dia beza dengan solat. Solat ini sekejap, dia 5 minit, 10 minit. Tapi puasa ini daripada pagi sampai malam. Jadi takut ini kalau dia ada mudarat, maka jangan kita memaksanya. Tetapi kalau kita melihat budak ini insya-Allah ini dia boleh tahan, maka tidak ada masalah. Kalau dia mengatakan saya boleh puasa setengah hari saja, okey, puasa yang setengah hari. Kalau dia boleh puasa ini ke sepenuhnya, maka lebih afdal kita mengatakan kepada dia puasa ini sepenuhnya. Ini sebagai tarbiyah. Maka diwajibkan atas ibu bapa yang untuk memastikan yang dia melakukan puasa kalau dia mampu yang dia melakukan puasa. Maka ulama kita mengkiaskan kepada salat. Seperti mana kita ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan muru auladakum bisab'in. Jadi perintahkan anak-anak kamu dengan salat apabila mereka umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha bi'ashrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan pukullah mereka apabila mereka sampai 10 tahun. Yang ini pukulan yang tidak mencederakan. Ulama kita mengkiaskan, yang ini puasa pun sama juga. Yang ini bila dia sampai umur 7 tahun maka ibu bapa memerintahkan. Bila sampai 10 tahun yang ini ibu bapa memukulnya. Cuma ulama kita menambahkan syarat. Syaratnya adalah selagi mana kita mengetahui yang dia mampu puasa, maka baru kita melakukan ini, baru kita melakukan sedemikian. Ayo. Guru kita berkata, kalau seseorang merasa ragu apakah niatnya terletak sebelum fajar terbit atau sesudahnya, maka menjadi tidak sah. Sebab dasar asalnya adalah bahawa niatnya itu tidak terjadi di malam hari. Okey, ini sekali lagi insya-Allah ini saya akan menerangkan kaedah dalam ilmu usulul fiqh ini, nama dia al-istishab. Ini kalau kita yakni nak belajar crash course ini tentang perkara ini, dalam ilmu usul kita panggil ini masalah istishab. Apa ini maksudnya ini masalah istishab? Ini kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Jadi dia memberikan misal sekarang. Apa misalnya? Dia mengatakan satu orang ni syak. Dia syak sama ada dia niat sebelum fajar ataupun lepas fajar. Yang ni dia dah masuk lepas fajar sekarang. Tapi dia syak sama ada niatnya adalah sebelum ini fajar ataupun selepas ini fajar. Sama ada niatnya sebelum fajar ini ataupun selepas fajar. Asalnya dia tidak niat. Asalnya dia tidak niat. Apa sebabnya? Sebab sekarang dia dah masuk fajar. Sekarang ini dia sudah masuk fajar. Jadi dia mengatakan walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajr aw ba'dahu lam yasih. Maka tidak sah yang ini. Kalau sekiranya ia berdasarkan kepada syak, sebab asalnya tidak ada. Asalnya dia tidak niat. Betul ke tidak? Asalnya ini dia tidak niat. Dia syak sama ada dia ada niat tadi ataupun tidak. Asalnya dia tidak niat, maka dia tidak niat. Ini kita mengatakan ini dia dalam keadaan syak. Syak apa maksudnya? Kita kena faham definisi dengan baik. Syak maksudnya adalah 50-50. Syak ini berbeza dengan zon. Zon ini adalah apa-apa yang lebih daripada 50% semua adalah zon. Kalau sekiranya 52, 55, 60%, ini zon, tak ada masalah, sah. Tapi kalau dia 50-50, maksudnya sama ada niat ataupun tidak ada niat, dan dia tidak tarjih. Dia tidak ada tarjih sama sekali. Boleh faham insya-Allah? Jadi asalnya tidak ada, maka tidak sah puasanya. Wajib dia imsak. Wajib ini dia imsak. Boleh faham insya-Allah? Baik, kita teruskan lagi. Li'annal asla ini dia penulis dia syaratkan. Dia mengatakan li'annal asla adamu wuqu'iha lailan. Sebab asalnya dia tidak melakukan niat pada waktu malam, sebab dia dah masuk waktu fajar sekarang.
Maka disebabkan dia syak, asalnya tidak ada. Satu orang ini misalnya dia syak sama ada wudu ke tak ada wudu. Ini mungkin saya kasih lebih misal lagi untuk kita faham. Sekarang misalnya satu orang nak solat isyak, lepas itu dia syak sama ada wudu ataupun tak ada wudu. Adakah dibolehkan dia solat? Adakah dibolehkan? Tak apalah, ambil, tawakal Allah, ini ada wudu. Boleh tak? Dia sekarang ini dia syak sama ada wudu ataupun tak ada wudu. Dia syak. Sekarang kita menanyakan soalan, asalnya ada wudu ke tidak ada wudu? Dia asal ada wudu ke tidak ada wudu? Kalau dia tak ingat, asalnya tidak ada. Tapi kalau dia mengatakan, tadi saya ada ambil wudu, tapi saya tak tahu sama ada saya ada batal wudu, saya ada batal ke tidak. Ini kita mengatakan asalnya dia ada wudu, maka dia boleh solat. Tapi kalau dia tak ingat, kita menanyakan kepada dia, tadi ada ambil wudu ke tidak? Dia tak ingat. Tapi saya syak, saya tak tahu saya ada wudu. Khalas, kita mengatakan wajib ini awak ambil wudu. Dia tidak boleh main ini teka-teki ke, terus saya melakukan salat. Tidak sah ini salat. Sebab ini ibadah berdasarkan dengan syak ini tidak sah. Ini kaedah. Segala ibadat, sama ada kita membicarakan tentang bab salat, bab puasa, bab wudu, apa saja ibadat berdasarkan dengan syak, rosak ini ibadat. Jadi ini adalah satu yang kaedah. Jadi ini kita maksudkan dengan al-istishab. Istishab ini maksudnya yang kembali kepada asal. Boleh, insya-Allah kalau kita faham ini perkara ini, banyak masalah kita boleh selesai. Satu orang ini misalnya dia masuk tandas, misalnya dia sedang melakukan ini istinja. Lepas itu dia tahu dia melakukan istinja. Lepas itu dia keluar dari tandas dan dia syak sama ada dia melakukan ini istinja dengan betul ataupun tidak. Selagi mana dia melakukan ini istinja, kita mengatakan dia sudah ini melakukan istinja, maka kita boleh tolak syak. Maka apabila syak bercanggah dengan yakin, kita kedepankan yakin. Ini berdasarkan dengan hadis berdasarkan dengan kaedah yang mana ulama kita mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dikalahkan dengan syak. Kalau kita yakin ada satu perkara dan kita syak ada perkara yang lain, kita kedepankan keyakinan. Boleh, insya-Allah? Nah, kita teruskan. Sebab dasar asalnya adalah bahawa niatnya itu tidak terjadi di malam hari. Kerana dasar asal segala hal adalah diperkirakan terjadinya pada masa terdekat. Dia balik kepada masa terdekat. Yang dia kena ingat balik masa yang terdekat ini misalnya. Dia bila dia syak. Bila dia syak. Kalau sekiranya dia syak ini selepas ini subuh, dan dia syak ini sama ada tadi waktu malam dia ada niat ke tidak ada niat, maka asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Nah, lain halnya apabila orang niat puasa lalu merasa ragu-ragu apakah fajar telah terbit atau belum. Kerana dasar asalnya adalah bahawa fajar itu belum terbit. Sekarang pula berbeza. Sekarang satu orang itu syak sama ada dah masuk waktu subuh ke belum masuk waktu subuh. Jadi saya nak tanya soalan. Satu orang syak sama ada dah masuk waktu subuh ke belum masuk waktu subuh. Sekarang asalnya dah masuk ke belum masuk? Asalnya belum masuk. Betul ke tidak? Dia syak sama ada dah masuk waktu subuh ataupun belum masuk waktu subuh. Dan dia niat. Sah ke tidak niatnya? Niatnya sah. Apa sebabnya? Sebab asalnya belum lagi masuk. Jadi disebabkan asalnya belum lagi masuk waktu subuh, sah niat. Itu sebab tadi penulis memberikan misal dia niat selepas subuh. Masalah sikit. Sebab bila dia niat selepas subuh dan dia teringat balik, tadi waktu malam ada niat, kita ada niat. Sekarang dia syak sama ada dia niat ini pada waktu malam ataupun dia niat pada waktu malam. Asalnya dia tidak. Tetapi sekarang ini dia syak, dia berbeza. Dia syak sama ada dah masuk waktu subuh ke belum masuk waktu subuh. Maka asalnya belum masuk waktu subuh, maka sah niatnya. Boleh faham insya-Allah ya? Baik, sama juga dengan satu orang ini dia makan, misalnya dia syak sama ada dah masuk waktu subuh ataupun masuk waktu subuh. Dan dia makan, misalnya dia makan selepas itu dia syak, tadi aku makan dah masuk subuh ke belum masuk subuh. Macam mana, batal ke tidak puasa dia? Maka di sini kita lihat asalnya belum lagi masuk waktu subuh, maka sah puasa dia.
Puasa ni yang sah. Jadi dia balik ini kepada asal keyakinan. Ini maksudnya belum lagi masuk waktu, belum lagi ini masuk ini waktu subuh. Aywa. Sebab dasar fikiran tentang dasar asal seperti di atas. Jadi ini yang dimasukkan kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Jadi dalam bab solat pun sama juga. Satu orang syak ini misalan dia pada rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat. Sama juga kembali kepada asal. Misalan yang dia yakin yang dia telah melakukan 2 rakaat, tetapi dia syak sama ada dia dah naik kepada dia pada rakaat ketiga sekarang ke pada rakaat yang keempat. Tapi dia yakin dia telah melakukan 2 rakaat. Maka dia kembali ini kepada asal. Dia tidak boleh kembali kepada syak. Asal keyakinan ini maksudnya dia sudah melakukan 2 rakaat, maka sekarang di rakaat yang ketiga, bukan rakaat yang keempat. Walaupun ada kemungkinan dia pada rakaat yang keempat, tapi dia tidak boleh ambil kemungkinan. Jadi dia kena kembali kepada yakin. Jadi perkara seperti ini masya-Allah kalau kita dapat faham mudahnya. Sama juga satu orang ini dia syak sama ada dia ceraikan isterinya ke tak ceraikan isterinya. Asalnya dia ceraikan ke tidak ceraikan? Dia tidak ceraikan, betul ke tidak? Asalnya tidak wujud, maka dia tidak ceraikan. Jadi semua bab ilmu fikih ada masalah ini. Semua bab ini sebab orang syak dalam bab istinja, syak dalam bab wudu, sama ada kita dah basuh muka ke belum basuh muka. Ada orang ini misalnya dia wudu, depan sedang basuh kaki, dia syak sama ada sapu kepala, kita salah sapu kepala dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan kaedah ini. Teruskan. Makanya semacam makan dan persetubuhan yang dilakukan setelah berniat tapi sebelum terbit fajar adalah tidak membatalkan niat. Ini mudah. Ini semua kita tahu. Ini maksudnya satu orang ini dia niat ini puasa untuk keesokan harinya. Selepas itu dia jima' isterinya. Adakah dengan melakukan jima' membatalkan niat? Tidak. Adakah dengan makan dan minum membatalkan niat? Tidak. Satu orang ini misalnya dia lepas ini buka daripada buka puasa selepas ini solat maghrib, terus dia niat nawaitu shaum radin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selepas itu dia makan dan minum, ia tidak membatalkan puasa. Ayo. Adalah tidak membatalkan niat. Memang kalau niatnya itu telah ia potong rosak, misalnya berniatkan puasa selain puasa bersemula sebelum terbit fajar, maka dengan pasti adalah perlu diperbaiki. Ya, ini maksudnya di sini adalah dia niat ini untuk puasa ini keesokan harinya. Selepas itu ini dia niat ini untuk tidak puasa, yani untuk membatalkan niat ini yang pertama. Maka sekarang kita mengatakan dia kena niat lagi sekali. Sekarang kita mengatakan ini wajib ini dia kena niat ini lagi sekali. Sebab ini dia sudah niat dengan sesuatu yang membatalkan niat yang pertama. Ayo. Dalam niat disyaratkan pula ta'yin, menentukan puasa fardu mana yang diniatkan, misalnya Ramadan atau nazar atau kafarah. Jadi seperti mana dalam bab salat kita ada qasul fi'li, kita mengatakan selepas itu kita ada ta'yin dan fardhiyah. Begitu juga dalam bab puasa. Cuma puasa nanti kita akan lihat pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan kita niat fardhiyah. Itu saja beza ini puasa dengan salat. Salat wajib kita niat fardhiyah. Yani kalau kita nak salat isyak, kita mengatakan usalli fardal isyak, betul tak? Yani dia mesti ada fardhiyah untuk kita membezakan di antara salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Tetapi bagi puasa apa yang wajib ini adalah al-qasd dengan ta'yin. Ini yang penulis mengatakan di sini. Yani yang penting adalah seseorang itu dia nak kena membezakan dia puasa untuk apa. Adakah dia puasa Ramadan ataupun dia puasa kafarah? Adakah dia puasa nazar? Jadi ta'yin ini adalah wajib. Ta'yin ini adalah wajib. Berkenaan dengan fardhiyah tidak ada khilaf. Cuma pendapat yang mu'tamad seperti mana Imam Nawawi mengatakan, dia mengatakan penulis yang akan mengatakan ini dalam kitab Al-Majmu' mengatakan tidak diwajibkan yang fardhiyah. Tidak diwajibkan yang fardhiyah. Nah, teruskan. Dengan cara setiap malam berniat bahawa besok akan melakukan puasa Ramadankah atau nazar atau kafarah, sekalipun tidak menentukan sebab kewajipan. Sebab kewajipan di sini adalah maksudnya fardhiyah ya. Jadi maksudkan di sini adalah fardhiyah. Adakah wajib kita niat nawaitu sauma radin
an fardhi Ramadan. An fardhi Ramadan. Adakah diwajibkan kita diwajibkan? Yang paling afdal kita mengatakan sedemikian supaya kita keluar daripada khilaf. Ini yang biasa kita buat di Singapura. Di Singapura apa kita baca ramai-ramai? Nawaitu saumaradin an adai fardhi syahri Ramadan, Ramadana ke Ramadani. Ini tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kita ulang benda dia. Sebab ada juga ya. Ramadana dengan Ramadani selalu ada khilaf. Dia yang betul adalah Ramadani bukan Ramadana, walaupun ramai orang sampai hari ini baca Ramadana. Nawaitu saumaradin, saja aku niat untuk puasa keesokan hari ini. An adai, yakni untuk melakukan nawaitu saumaradin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati lillah ta'ala. Yani saja aku niat ini puasa keesokan hari untuk melaksanakan kewajipan puasa bulan Ramadan. Ini maksudnya dia terperinci niat ini. Untuk melaksanakan kefarduan puasa bulan Ramadan hadhihi sanati, yakni pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Maka ini masya-Allah, ini luar biasa punya niat. Ini niat, ini komplit. Tidak ada perbezaan ini di dalamnya. Jadi kalau kita niat ini macam seperti ini, masya-Allah, ini adalah yang paling niat ini terbaik. Tapi kalau sekiranya satu orang ini mengatakan nawaitu fardha Ramadan, nawaitu fardha Ramadan ghadan, yani saja aku niat ini puasa ini keesokan hari puasa Ramadan, tanpa ini kefarduan ini Ramadan, sah ini puasa. Boleh insya-Allah? Nah, teruskan. Maka belumlah mencukupi bila orang berniat fardu puasa saja atau kefarduan waktu itu, waktu di mana puasa dikerjakan. Yang di sini maksudnya dia tidak sebut ini Ramadan. Satu orang ini mengatakan aku niat puasa, tidak mencukupi. Tidak ini mencukupi, dia mesti ada ta'yin. Yang ini puasa yang ini untuk apa? Kalau dia puasa wajib ini maksudnya. Kalau dia puasa wajib ini dia ta'yin. Sekurang-kurangnya dia mengatakan saum Ramadan, puasa yang ini bagi bulan Ramadan. Dan kenapa ulama kita mengatakan fardiyah tidak diwajibkan? Sebab bulan Ramadan kita mengetahui ia wajib. Yang ini bila kita mengatakan ini fard, yang ini dia sebagai kita menekankan makna. Itu sebab mereka mengatakan sah ini puasa, walaupun ini dia tidak sebut ini fard. Tetapi kalau dia mengatakan saja aku niat ini puasa, ataupun saja aku niat ini kefarduan, dia tidak ada ta'yin, juga ini tidak ini mencukupi. Ataupun dia mengatakan aku niat ini puasa, juga tidak mencukupi. Nah, memang bagi orang yang melakukan kewajipan qada puasa Ramadan 2 kali, nazar atau kafarah dari berbagai sebab, maka tidak disyaratkan ta'yin kerana kewajipan-kewajipan di sini adalah tunggal jenis. Yang ini di sini maksudnya kalau sekiranya satu orang ini dia tak puasa 2 tahun dan dia nak melakukan qada puasa 2 tahun, adakah diwajibkan dia niat saja aku niat qada Ramadan keesokan harinya bagi Ramadan tahun pertama ataupun Ramadan tahun kedua? Adakah diwajibkan dia berbezakan tahun yang pertama dengan tahun yang kedua? Tidak diwajibkan. Selagi mana dia niat qada Ramadan, sama ada bagi tahun yang pertama ataupun tahun yang kedua, tidak ada masalah. Sebab jenisnya sama. Dia adalah qada Ramadan. Dia adalah qada Ramadan. Sama juga dengan kafarah. Kalau dia ada wajib ini melakukan kafarah, cukup ini dengan niat ini kafarah. Walaupun dia ada beberapa kafarah, misalnya dia ada kafarah, misalnya ini dia ada 2 yang ini kafarah sumpah, 3 hari 3 hari. Tidak diwajibkan ini dia niat ini untuk kafarah yang ini bagi yang pertama ataupun kafarah bagi yang kedua. Dia boleh saja niat ini kafarah dan dia melakukan qada. Nah, dengan adanya tabiat disyaratkan pada puasa fardu, maka tidak menjadi syarat dalam puasa sunnah. sekejap baca lagi. Dengan adanya tabiat disyaratkan pada puasa fardu, dengan cara setiap malam berniat bahawa besok akan melakukan puasa Ramadan atau nazar, sekalipun tidak menentukan sebab kewajipan kafarah, maka belumlah mencukupi bila orang berniat fardu puasa sahaja ataupun kafarah. Ini yang tadi afwan, itulah saya terlepas ya.
Sekejap ya. Kerana kewajipan-kewajipan di sini tunggal jenis. Dengan adanya tabid, ini seperti mana kita mengatakan tabid ini maksudnya disebabkan dia puasa wajib kita niat pada waktu malam. Jadi tabid ini di sini yang dimaksudnya melakukan niat ini pada waktu malam. Nah, dengan adanya tabid disyaratkan pada puasa fardu, maka tidak menjadi syarat dalam puasa sunnah. Nah, Kerananya puasa sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya tetap sah niatnya dilakukan sebelum matahari zawal melewati titik. Kita dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan puasa sunnah ini tidak ada masalah ya. Kita boleh niat pada waktu pagi. Kalau kita tak niat pada waktu malam, kita boleh niat ini pada waktu pagi disebabkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan ini tentangnya. Ayo. Melewati titik kulminasi, condong memasuki belahan langit barat sebagai berdasarkan pada hadis sahih. Dan dengan adanya ini zawal ini maksudnya di sini adalah waktu zawal. Waktu zawal ini adalah apabila matahari tergelincir, waktu zuhur. Selagi mana belum masuk waktu zuhur, kita boleh niat puasa sunnah. 10 pagi, 11 pagi, 12 pagi misalnya. Tapi dengan syarat dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan dengan adanya ta'yin disyaratkan pada puasa fardu, maka tidak menjadi syarat pada puasa sunnah. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah mutlak. Kerananya puasa sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya tetap sah niatnya dilakukan tanpa ta'yin, sebagaimana hukum yang dipedomani oleh tidak hanya seorang ulama. Memang An-Nawawi membahas dalam Al-Majmu' mengenai disyaratkannya ta'yin dalam niat puasa sunnah rawatib seperti puasa Arafah dan yang bergantung. Maka di sini adalah berkenaan dengan puasa sunat ini. Kalau sekiranya seseorang ini mengatakan besok ini aku niat ini untuk melakukan puasa, maka kalau sekiranya puasa ini merupakan puasa yang biasa sah. Tetapi kalau sekiranya puasa ini dia ada puasa yang tertentu seperti puasa Arafah, seperti mana penulis mengatakan. Al-Imam Nawawi disebut dalam kitab Majmu' misalnya, kalau sekiranya puasa tersebut puasa yang khusus, yakni misalnya puasa Ashura, puasa yang Arafah, maka diwajibkan ini seseorang itu niat ini ta'yin. Yakni dia mengatakan ini saja aku puasa ini besok puasa Arafah, aku puasa ini puasa kita mengatakan Ashura, yakni untuk mendapatkan kelebihan dari puasa pada hari tersebut. Tapi kalau dia niat ini mutlak, ini misalnya dia mengatakan saja aku puasa keesokan harinya, maka puasanya ini tetap sah. Cuma yakni berkenaan dengan kelebihan yang di sini ulama kita mengatakan disebabkan ini dia tidak niat ini ta'yin, maka beza dalam segi ini pahalanya. Maka puasa selain rawatib tidak bisa berhasil bersama rawatib sekalipun telah. Rawatib ini di sini maksudnya puasa yang ada sebab, bukan ini solat rawatib ya. Puasa rawatib pun ada puasa ya. Kalau orang mengatakan kepada kita puasa rawatib ini apa maksudnya? Puasa rawatib ini maksudnya puasa yang diulang ini tahunan, seperti puasa Arafah, puasa Ashura, ini adalah puasa rawatib. Kalau yang Senin Kamis pun rawatib juga. Ya. Senin Kamis. Ya, yang ini maksudnya bila kita melakukan ta'yin, dia dikirakan yang rawatib ini sebab ini dia berulang. Rawatib ini di sini yang maksudnya puasa yang berulang. Kita ada puasa yang diulangi tahunan, kita ada puasa yang diulangi bulanan dan juga mingguan. Jadi puasa yang diulangi sebabnya ini yang kita maksudkan puasa rawatib. Yang ini puasa yang ada sebab ini maksudnya. Sama juga dengan solat rawatib. Solat rawatib ini dia adalah solat yang diulangi, betul ke tidak? Tiap-tiap kali masuk waktu zuhur ada rawatib, masuk waktu asar ada rawatib. Bahkan yang sesuai dengan kias sebagaimana dikatakan oleh Al-Asnawi adalah bahawa niat sekaligus dua puasa rawatib dan lainnya adalah batal. Yang ini maksudnya dia niat dua jenis ini puasa yang ada sebab.
Dia niat ini dua jenis ini puasa yang ni yang puasa yang ada sebab ini, seperti dia niat puasa yang ni Arafah dan puasa yang ni kafarah dan puasa yang ni qada. Maka sebagian ulama kita ini mengatakan ia tidak sah. Sebagaimana orang yang niat sekaligus salat zuhur dan sunnah zuhur, atau niat sunnah zuhur sekaligus sunnah asar. Nah, sama ini seperti satu orang yang dia niat solat sunat zuhur dengan zuhur. Dia gabungkan niat. Maka ia tidak ini menjadi sah. Nah, Niat yang telah mencukupi paling tidak adalah saya niat berpuasa Ramadan. ini adalah yang paling minimum. Jadi mungkin kita boleh tulis ini dalam bahasa Arab, nawaitu sauma Ramadan. Ini yang paling minimum dia niat. Nawaitu sauma Ramadan. Sah ini niat macam ini. Nawaitu sauma Ramadan. Saja aku niat puasa Ramadan. Jadi tiap-tiap malam dia niat nawaitu sauma Ramadan, sah. Tapi mesti tiap-tiap malam. Sekalipun tanpa menyebutkan fardu. Ini yang kita kena underline. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun tanpa niat kefarduan. Yang ini dia tidak mengatakan nawaitu fardhu saumi Ramadan. Dia mengatakan nawaitu sauma Ramadan tanpa yang ini kefarduan. Sah. Berdasarkan pendapatnya yang muktamad, seperti mana beliau mengatakan di sini. Aywa. Menurut pendapat yang muktamad, sebagaimana yang dalam Al-Majmu' disahihkan oleh An-Nawawi sebagai pengikut kebanyakan ulama, kerana puasa Ramadan orang baligh itu mesti fardu. Sedang yang sesuai dengan pembicaraan Ar-Rawdah dan dia penulis sekarang ini dia mengatakan ini berdasarkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, seperti mana disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Dan kebanyakan ulama kita mengikutinya, yakni mengikut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Apa sebabnya tidak diwajibkan kita niat fardiyah? Sebab dia mengatakan li'anna sauma Ramadan minal balighi la yaqa'u ila fardha. Sebab puasa Ramadan ini dia ketahui dia wajib. Jadi hatta kalau kita tak niat wajib pun dia tetap wajib. Maka sah ini puasa tanpa ini fardiyah. Nah, teruskan. Sedang yang sesuai dengan pembicaraan Ar-Rawdah dan Al-Minhaj menyebutkan fardu adalah wajib dilakukan. Nah, jadi di sini kita ada khilaf ini di antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam kitab Minhaj, Al-Imam Nawawi mengatakan wajib fardiyah. Begitu juga dalam kitab Rawdah. Rawdah juga kitab karangan Al-Imam Nawawi. Dia mengatakan diwajibkan fardiyah. Tetapi pendapat yang muktamad dalam Majmu'. Pendapat yang muktamad bukan dalam Minhaj dalam masalah ini, bukan dalam kitab Rawdah tapi dalam Majmu'. Maka dia adalah tidak diwajibkan. Tetapi lebih afdal kita niat fardiyah supaya kita keluar daripada khilaf. Ayo. Niat telah mencukupi sekalipun tanpa menyebut besok hari, sebagaimana disebutkan oleh dua guru kita. Besok hari ini apa kita mengatakan sauma radin, nawaitu sauma radin. Saja aku niat ini puasa esok hari. Adakah diwajibkan niat esok hari? Tidak diwajibkan. Kerana lafaz besok hari itu dalam pembicaraan ulama adalah masyhur sebagai ditafsiri dengan ta'yin. Pada hakikatnya penyebutan besok hari itu bukanlah sebagai ta'yin. Nah, maksudnya di sini adalah bila kita mengatakan keesokan hari, adakah ia membawa makna ta'yin ataupun bukan ta'yin? Ada sebagian dari ulama mengatakan dia membawa makna ta'yin. Yakni maksudnya bila satu orang ini mengatakan misalnya saja aku puasa ini Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Tadi kita mengatakan sah niat seperti ini. Tapi dia tidak mengatakan keesokan hari. Sebagian dari ulama mengatakan keesokan hari ini dia menerangkan Ramadan. Yakni maksudnya maknanya sama. Sebab kita mengatakan saya puasa Ramadan bagi keesokan hari. Jadi mereka menggabungkan. Tetapi penulis ini mengatakan al-haqiqah, yakni yang betul adalah dia bukan daripada ta'yin. Dia bukan daripada ta'yin. Jadi ta'yin di sini hanya Ramadan.
selagi mana kita niat Ramadan, itu sudah ta'yin. Maka tidak perlu kita mengatakan keesokan harinya. Tapi tidak perlu di sini bukan maksudnya tak boleh ya. Yakni kalau kita mengatakan keesokan harinya, tidak ada masalah sama sekali. Ini yang biasa kita mengatakan ya. Tapi di sini ini kita dah sekurang-kurangnya kita dapat faham ini perbezaan. Kalau kita terlupa nak mengatakan keesokan harinya, jangan kita panik yakni sekurang-kurangnya kita tahu ini sah ini kita punya niat. Ataupun kita tidak niat fard. Ada orang ada kemusykilan. Dia mengatakan saya niat ini puasa tapi saya tak niat kefarduan puasa. Jadi kita tahu ini masalah ada khilaf. Pendapat yang mu'tamad ini tidak diwajibkan. Selagi mana dia niat Ramadan, khalas. Puasa ini Ramadan. Saja aku niat puasa Ramadan. Mencukupi. Pada hakikatnya perluatan esok hari itu bukanlah sebagai ta'yin. Makanya hal itu tidak wajib dinyatakan secara khusus. Tetapi justru telah tercakup maknanya dalam niat puasa di mana disebut bulannya. Kerana dengan cara begitu menyebut Ramadan berarti telah ta'yin. Bila kita mengatakan Ramadan, ini maksudnya dia merangkumi keesokan hari. Dia merangkumi ini keesokan hari. Saya rasa insyaAllah kita berhenti di sini sebab masa. Saya tak tahu kalau ada soalan. Selepas itu penulis hanya mengatakan yang sempurna. Nawaitu sawmaradin an ada'i fardi Ramadan hadhihi sanati billahi ta'ala. Ini yang biasa yang kita baca ya pada jam-jam malam. Lepas itu dia mengatakan bil jari li idafati lima ba'dahu. Nampak tak? Penulis sini pun dia tekankan. Dia mengatakan jangan baca Ramadan Ramadan ni. Kita betul muhim. Sebab kita ada ini adalah berkenaan dengan mamnu' min as-sarf. Kita dalam bahasa Arab ini kita ada perkataan ini mamnu' min as-sarf. Jadi mamnu' min as-sarf ini pada asalnya dia tidak mengambil tanwin dan kasrah. Tetapi kalau dia mudhaf dengan mudhaf ilaih dia mengambil kasrah. Jadi bila kita baca nawaitu samaradin ada'i fardhi syahri ramadana hazi sanati, itu silap. Dia patut ini ramadani hazi sanati. Walaupun Ramadan yakni dia mamnu' dan sarf. Tetapi disebabkan dia nisbah kepada hazi sanah, dia mengambil yang kasrah. Jadi insya-Allah kalau tak ada soalan kita baca sebat sikit. Surat Al-Qur'an bagus siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabu la ba'da zawali sohimi wa akaduhu libtibahi naimi wa litahayyubil fami wa lisalah wasuna bil yumal arabu awla wa yustahabul iktihalu witra wa ribat adahin wa kalim